Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, seterusnya kelas kita akan masuk kepada topik latitude dan longitude. Ini adalah salah satu subtopik yang berada dalam bab kedudukan. Oke, kita lihat satu persatu apa itu latitude dan apa itu longitude. Oke, sebelum itu kita lihat kepada glosari, di mana dalam bab 2 ini juga kita akan pelajari beberapa sub perkataan-perkataan yang digunakan dalam geografi. Contohnya seperti hemisfera. Oke, hemisfera bermaksud separuh bahagian bumi. Oke, bayangkan bumi yang sfera itu kan, dia separuh-separuh. Nah, itu hemisfera. Di atas dan di bawahnya. Itu adalah hemisfera. Kutub, ujung paksi bumi di bagian utara dan bagian selatan. Nah, itu dinamakan kutub. Rasanya pelajar memang tahu benda itu kan? Sebab telah dipelajari di peringkat sekolah rendah yang lepas. Oke, kita lihat kepada garisan latitude. Garisan latitude ialah garisan yang dilukis secara melintang. Oke, secara melintang ataupun mendatar pada globe. Oke, maksud globe itu yang inilah. Oke. Nih, globe ataupun bumi. Ya. Merentasi pusingan bumi itulah tadi. Oke, itu adalah garisan latitude. Oke. Garisan latitude 0 darjah khatulistiwa. Oke, membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Kita lihat kepada gambar aja ini kelas. Oke. Hemisfera utara di bagian atas bumi, hemisfera selatan di bagian bawah bumi. Oke. Di mana utara ini kutub utara dan selatan ini di bagian kutub selatan. Oke, dibahagikan oleh satu garisan yang dipanggil dengan nama garisan khatulistiwa. Kalau dengar nih kan garisan khatulistiwa ini. Oke. Setiap latitude diberi nilai 0 hingga 90 darjah. Kita tengok di sini. Latitude yang paling tengah adalah 0 darjah. Ini ya. Paling atas adalah 90 darjah dan paling bawah adalah 90 darjah juga. Tapi apa yang membezakan 90 darjah di atas dengan di bawah ini adalah huruf U untuk utara dan huruf S untuk selatan. Jadi 90 darjah utara adalah kutub utara dan 90 darjah selatan adalah kutub selatan. Oke, itu adalah hemisfera. Itu adalah garisan latitude. Seterusnya terdapat 5 garisan latitude utama. Ini yang pelajar perlu kuasai, hafal, okay, dan fahami. Sebab benda ini penting. Okay? Seperti yang cikgu cakap tadi, garisan tengah-tengah bumi adalah garisan 0 darjah khatulistiwa. Okay? Seterusnya, dia naik ke atas sedikit, okay, menjadikan 23/1/2 darjah, yaitu garisan sartan. Okay? Naik lagi 66/1/2 darjah utara, yaitu garisan Arktik. Okay. Di atas garisan khatulistiwa tadi ada garisan sartan dan garisan Arktik. Di bawah khatulistiwa ini pula ada garisan jadi dan garisan Antarktik. Tapi tengok dia punya nombor kelas. Okay. 23/1/2 darjah. Okay. Di atas ini pun 23/1/2 darjah. 66/1/2 darjah, 66/1/2 darjah. Senang saja menghafal nomor itu sebab sama. Yang membezakannya, untuk bahagian atas hemisfera utara semuanya adalah U, dan U. Manakala untuk ke bawah garisan hemisfera selatan adalah S. Okey. Jadi di sini pelajar perlulah menghafal nama ini. Okey,
dengan apa nama Arktik, Sartan, Khatulistiwa, Jadi dan Antarktik. Okey kelas, bagaimanakah kita mau ingat nama-nama untuk setiap garisan ini? Okey, antara cara dan kaedah dia adalah dengan menggunakan akronim. Okey. Arktik, Sartan, Khatulistiwa, Jadi dan Antarktik. Okey, di sini kita boleh ubah kepada nama-nama ataupun perkataan-perkataan yang kita mahu. Okey, di sini cikgu bagi contoh. Arktik kita jadikan sebagai ayah. Okey. Sartan kita jadikan sebagai suruh. Khatulistiwa kita jadikan sebagai kakak. Jadi itu kita ubahkan kepada jaga, dan Antarktik kita ubah itu menjadi adik. Jadi apabila dia digabungkan menjadi satu perkataan dan satu ayat, ayah, suruh, kakak, jaga, adik. Jadi dengan kaedah ini pelajar mungkin boleh cepat ingat, okey, dengan ada perkataan lain, okey, yang selalu digunakan. Okay, seperti ayat-ayat tadi lah yang cikgu bagi contoh itu. Okay, kelas, kamu boleh ubah dengan apa-apa nama. Okay, adik ke, ayam ke, kan? Okay. Ingat nama-nama ini kelas. Arktik, Sartan, Khatulistiwa, Jadi dan Antarktik. Okay. Seterusnya kita lihat kepada garisan longitude. Garisan longitude pula adalah garisan menegak. Kalau latitude tadi adalah melintang, manakala long ni panjang kan. Okay, long ini pula adalah menegak. Okay. Garisan longitude ialah garisan yang dilukis secara menegak dari kutub utara ke kutub selatan. Okay. Kita lihat lagi nomor 2. Longitude 0 darjah dinamakan garisan meridian pangkal, GMT. Okey, yang memisahkan timur dengan barat. Tadi itu pula memisahkan hemisfera utara dengan hemisfera selatan. Kali ini pula dia pisahkan timur dan barat. Garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Okey, dua nama ini kelas sila hafal. Okay, sila hafal. Kadang-kadang dalam peperiksaan dia akan bagi dalam pilihan kotak jawapan itu, namakan garisan longitude yang memisahkan barat dan timur. Dia mungkin akan bagi garisan meridian pangkal GMT ataupun garisan Greenwich. Okay? Dua ini saja, meridian pangkal dan Greenwich. Seterusnya, garisan tarik antarabangsa GTA, dua garisan ini kelas terletak pada 180 darjah timur dan 180 darjah barat. Okay? GTA memisahkan tarik dan waktu di bumi. Tarik dan waktu di sebelah timur sehari lebih awal daripada di sebelah barat. Okey, di sebelah timur contohnya di Malaysia, kita lebih cepat, kita lebih awal mendapat pagi. Okey, barulah di kawasan barat. Okey. Ingat negara Jepun kan? Negara Jepun juga dikenali sebagai negara matahari terbit. Sebab apa? Di negara itulah yang menerima matahari terbit first setiap hari. Diorang yang akan terima dulu, dan yang mendapat matahari tenggelam adalah di kawasan Amerika Syarikat. Okay? Jadi kamu lihat dalam bumi ini, dalam garisan ini ya. Okay. Garisan tarik antarabangsa 180 derajat timur dan barat terletak di belakang garisan meridian pangkal. Okay. Dia 180 darjah. Tadi 90 darjah kan untuk garisan latitude. Okay. Hemisfera utara dan hemisfera selatan. Ini pula adalah 180 darjah. Okay. Okay, info geografi. Titik tengah bagi semenanjung Malaysia terletak di Kampung Paya Siput, Lancang, Temerloh, Pahang. Ini adalah info geografi. Okay, untuk sebagai kamu punya pengetahuan A kelas.
Oke, lagi satu. Garisan meridian pangkal terletak di Bandar Greenwich, London. Di London, di London, England. Di London. Oke, disitulah garisan Greenwich itu terletak. Oke, kamu tengok kepada atlas dunia ini. Oke, telah digabungkan kepada garisan latitude dan garisan longitude. Oke, di mana garisan latitude kalau kita tengok garisan khatulistiwa ini bergerak lurus, ya, terkena di kawasan Asia Tenggara, yaitu di kawasan negara kita juga, ya, negara Malaysia. Oke, naik kepada atas garisan Sartan, turun kepada bawah garisan Jadi, terkena di Australia. Oke, yang di atas ini terkena pada Arab Saudi, oke, di Afrika, oke. Dan kalau di garisan Jadi ini terkena kepada Afrika Selatan dan juga di kawasan Amerika Selatan, oke. Dan garisan Antartik serta garisan Arktik terkena di kawasan Rusia, oke, Alaska, dan di bawah ini adalah Kutub Selatan, oke. Jadi inilah gambaran apabila dia telah digabungkan. Mengapa kita perlu belajar longitude, dan latitude ini, kelas? Sebab garisan-garisan inilah yang akan membantu menentukan kedudukan sesuatu tempat dalam bumi. Okey, dia akan dapat membantu, ya. Kita akan lihat macam mana dia dapat membantu. Dalam bab ini juga kita akan dapat mempelajari cara menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan longitude. Yang seperti yang cikgu cakap tadi itu dapat membantu kita pelajar dalam menentukan kedudukan suatu tempat di dalam bumi berpandukan garisan latitude dan longitude. Okey. Diberi soalan macam ini, kelas. Okey. Garisan melintang adalah garisan latitude, manakala garisan yang menegak adalah garisan longitude. Lihat di sini. Garisan yang melintang latitude ini tadi adalah dalam garisan 30 darjah utara, dan manakala garisan yang menegak ini adalah garisan longitude 40 darjah timur. Okey. Tengok kelas, ini T dan U ini perlu dinyatakan dengan jelas. Okey, kalau tidak dinyatakan, kalau dalam soalan salah, okey, markah tidak akan dapat. Ya. Jadi apakah latitude dan longitude titik A ke dalam bumi? Kenal pasti garisan latitude terlebih dahulu. Okey, garisan latitude terlebih dulu, iaitu melintang dulu. Okey, garisan latitude A adalah 30 darjah utara, manakala garisan longitude A adalah 40 darjah timur. Jadi gabungkan sahaja kedua-dua nombor tersebut menjadikan dia titik persilangan. A adalah 30 darjah utara dan 40 darjah timur. Okey, itu cara di kelas. Sangat senang. Okey, kita lihat kepada mahir diri ini. Berdasarkan raja di bawah ini, lengkapkan jadual yang berikut. Macam mana? Okey. Jadi di sini cikgu akan ajar kelas satu persatu untuk setiap jawaban ini. Okey. W. Kita lihat sini W. Apa yang perlu adalah garisan melintang terlebih dahulu, iaitu garisan latitude. Okay, W berada pada 60 darjah utara. Okey, dan darjah timur di mana? Tengok garisan ini. Okey, darjah timur dia ni 35 darjah timur. Jadi jawapan dia adalah 60 darjah U, 35 darjah T. Tulis di sini. Okey, X. X adalah 40 darjah selatan. Tengok sini, garisan melintang ini. Okey, dan 20 darjah timur. Tengok garisan menegak. Okey, jadi jawapan dia 40S, 20T. Tulislah di sini. Y. Di Y. Okey, Y berada di mana? 60 darjah S. Tulis 60 darjah S dan 40. Tengok dia punya
garisan longitude dia pergi mana? Jumpa di sini. 40 darjah B. Jadi jawapan dia 60S 40 B. Dan yang terakhir Z. Okey, Z dan Y berkongsi garisan longitude. Okey, jadi Z mempunyai garisan latitude 40 darjah U dan 40 darjah B. Jadi jawapan dia adalah ini. Okey? Faham kelas? Okey. Kalau tidak paham nanti terus direct PM, SMS dengan cikgu. Okey, cikgu akan bantu kamu untuk memahaminya. Okey? Seterusnya kita lihat kepada menentukan kedudukan latitude dan longitude. Ini adalah peta Malaysia. Okey, peta Malaysia. Ini yang lebih spesifik lagi, yang lebih jitu lagi lah orang cakap. Sebab apa? Kalau kamu lihat di sini, setiap latitude dan longitude ni dia ada lagi garis-garis yang kecil. Garis-garisan yang kecil ini. Okey, garis-garisan yang kecil ini. Okey. Latitude di sini adalah 0 darjah, 5 darjah utara dan 10 darjah utara. Manakala longitude dia adalah bermula dengan 100 darjah timur, 105 darjah timur, 110 darjah timur, 115 darjah timur dan 120 darjah timur. Okey, tengok sini. Dia tidak terus-terus kepada begini, gini. Okey, dia mesti ada lagi di dalam dia itu. Okey. Sebelum 100 sampai kepada 105, okey, dia mesti melalui 100, 101, 102, 103, 104, 105. Begitu juga dengan 0 sebelum sampai 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan dapat tentukan kedudukan daerah, kedudukan negeri dalam peta Malaysia. Okay, kita lihat satu persatu. P di sini kita lihat P, baca latitude terlebih dahulu. Okay. P berada pada 100 darjah. Semula P berada pada, kita baca yang melintang dulu. P berada pada 0 darjah 1, 2, 3, 4. 4 darjah apa? Pergi atas kan? Utara. 4 lepas tu 5 kan? Dan 100, 101, 102 darjah timur. Jadi jawapan untuk P ini adalah 4 darjah utara, 102 darjah timur. Okey, seterusnya kita lihat kepada Q. Q berada pada 1, 2. Okey, kita lihat di sini. Betul kan? Okey, 2 darjah utara, sebab daripada 0 dia pergi atas adalah utara, kalau 0 pergi bawah adalah selatan. Okey, 2 darjah utara dan kita lihat dia punya longitude 101, 2, 3. 103 darjah timur. Okey? R. Kita lihat R. R berada pada 1 darjah utara sebab dia dari 0. Tengok 0 sini, dia naik wisata atas adalah 1 darjah utara dan 110, 111. Selepas 10, 11 kan? Okey, 111 darjah timur. Jadi jawapan di sini 1 darjah utara, 111 darjah timur. S berada di tengah-tengah. Okey. Jadi kalau dia berada di tengah-tengah, dia adalah 5 darjah utara dan 115 darjah timur. Senang kan? Yang ini. Okey, dan yang terakhir T. T berada 5. Okey, sengaja dia tidak letakkan garis di sini kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi di sini 6. Jadi dia berada di kawasan 6 darjah utara dan 115, 16,
117 darjah timur. Jadi kelas jawapan dia di sini nanti adalah berdasarkan kepada apa yang telah cikgu berikan. Okey. Jadi kita imbas kembali tadi. Kelas imbas kembali apa yang telah kita pelajari dalam bab 2 ini. Okey, dalam bab 2 ini kita belajar tentang kedudukan, di mana kedudukan itu dia ada bahagikan kepada dua jenis, iaitu kedudukan relatif dan latitude dan longitude. Okey. Jadi kedudukan relatif adalah kedudukan yang ditentukan dengan menggunakan titik rujukan kiri, kanan, hadapan dan belakang. Okey. Dan kedudukan latitude dan longitude. Okey. Latitude adalah garisan melintang, manakala longitude adalah garisan menegak. Okey. Jadi sampai di sini sahaja video cikgu pada hari ini. Diharap pelajar dapat memahami, dapat menguasai bab ini dengan jayanya. Sekiranya tidak terus berhubung dengan cikgu, PM dengan cikgu dalam grup WhatsApp yang telah kita tubuhkan. Sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.